Abstrak. Al-Quran merupakan wahyu dan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dalam bahasa Arab dan padanya mengandungi bahasa yang tinggi, gaya bahasa yang menarik dan seumpamanya. Kesenian yang terdapat dalam Al-Quran ini tidak dapat dihuraikan dan difahami dengan begitu sahaja atau sekadar dengan membacanya. Oleh itu, ilmu yang disebut sebagai usul al-tafsir amat diperlukan untuk kita mempelajarinya supaya kita dapat memahami makna dan isi-isi yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Artikel ini ditulis untuk memberi pendekatan dan pengetahuan mengenai ilmu usul al-tafsir dari segi definisi dan sejarah perkembangannya. Oleh itu, tujuan dan objektif artikel ini ditulis dan diulas adalah untuk memastikan penafsiran Al-Quran dilakukan mengikut metodologi yang betul dan tepat tanpa menimbulkan penyalahfahaman dan keraguan, sekaligus mengembangkan ilmu usul al-tafsir ini dengan lebih luas melalui pendekatan tentang pengetahuan mengenai definisinya secara terperinci, sejarah perkembangannya dan lain-lain lagi. Masalah yang dihadapi pada masa sekarang seperti yang dinyatakan oleh penulis bahawa ilmu ini berkembang dengan agak perlahan jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Selain itu, ilmu ini juga dikhawatiri jika berlaku penyelewengan dan penyalahgunaan dalam mentafsir Al-Quran. Metodologi kajian yang digunakan adalah melalui bacaan jurnal, artikel jurnal proceeding, laporan dan dokumen yang telah dianalisis. Hasil dapatan daripada kajian ini menunjukkan bahawa penafsiran Al-Quran wajib didahului dengan penafsiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat dan diikuti dengan riwayat-riwayat para tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita terus kepada bahagian pengenalan. Okey, jadi pengenalan berkenaan artikel ilmu usul al-tafsir iaitu analisis terminologi dan sejarah perkembangan. Di sini terdapat dua penulis, iaitu yang pertama Salman Zainal Abidin yang merupakan calon Doktor Falsafah Pusat Akidah dan Keamanan Global Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, dan penulis yang kedua adalah Mazlan Ibrahim iaitu merupakan pensyarah Pusat Akidah dan Keamanan Global Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi artikel ini merupakan keluaran Jurnal Pengajian Islam pada tahun 2018, bilangan yang ke-11, isu yang ke-11 pada halaman 44 sehingga halaman 62 oleh Pusat Penyelidikan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Quiz, yang mana artikel ini menyatakan bahawa ilmu adalah komponen penting dan mempunyai disiplin ilmu yang tersendiri dalam setiap perbahasan ilmiah dan intelektual. Begitu juga dengan ilmu tafsir yang mana memerlukan asas-asas ataupun kaedah bagi memastikan penafsiran Al-Quran ini tidak tersasar daripada landasan yang sebenar. Kita masuk kepada metodologi kajian yang terdapat di dalam artikel ini. Jadi di dalam artikel ini hanya menggunakan satu sahaja kaedah, iaitu kaedah kajian literatur, di mana melalui bahan bacaan jurnal, artikel jurnal proceeding, laporan dan dokumen yang telah dianalisis. Sebagai contoh, kita tengok dalam pendefinisian oleh penulis, kita telah lihat bahawa penulis telah mengeluarkan 6 definisi daripada sarjana muslim yang berbeza daripada pelbagai kitab berkenaan apa itu usul tafsir. Jadi selepas mengeluarkan pendapat-pendapat daripada penulisan jurnal dan kitab-kitab, penulis menganalisis setiap definisi tersebut dan mengeluarkan satu kesimpulan bahawa walaupun sarjana muslim berbeza pendapat terhadap terminologi usul tafsir, tetapi semuanya membawa kepada matlamat yang sama, iaitu memastikan tiada penyelewengan terhadap penafsiran Al-Quran menurut metod yang sebenar. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita ke bahagian analisis kandungan. Saya akan menjelaskan berkenaan definisi usul tafsir dan sejarah kemunculan dan perkembangan ilmu usul tafsir. Berkenaan definisi usul tafsir,
Terdapat 6 definisi yang telah didatangkan oleh penulis daripada 6 sarjana atau ilmuwan yang berbeza. Terdapat 2 kaedah pendefinisian yang utama, iaitu yang pertama dinyatakan secara jelas definisi usul tafsir itu sendiri atau dengan menyatakan tujuan dan intipati sahaja tanpa menyatakan secara jelas definisi usul tafsir. Antara sarjana yang menyatakan dengan jelas di dalam kitab-kitab mereka berkaitan definisi usul tafsir ialah Musa'id Sulaiman Al-Tayyar, Ahmad Ali Abdul Al-Sami' dan Al-Kubaisi. Manakala yang hanya menyatakan tujuan dan intipati tanpa menyatakan secara jelas definisi usul tafsir antaranya adalah Ibnu Taimiyah, Abdul Rahman Al-Sa'li dan Lutfi As-Sabagh. Di akhir penulisannya berkenaan definisi usul tafsir, penulis artikel telah menyimpulkan bahawa usul tafsir boleh difahami sebagai panduan dasar atau sandaran yang seharusnya diteliti ahli tafsir sebelum memulakan penafsiran. Seterusnya, kita akan berbicara serba ringkas mengenai sejarah kemunculan dan perkembangan ilmu usul tafsir. Sedikit rentetan mengenai sejarah kemunculan dan perkembangan ilmu usul tafsir. Yang pertama, ilmu ini dianggap masih baru. Ini dinyatakan oleh Al-Sabagh yang menyatakan bahawa keadaan ini berbeza dengan ilmu usul fiqh yang dikenali dengan lebih awal dengan kemunculan karya agung Al-Syafi'i iaitu Ar-Risalah, juga berbeza dengan ilmu usul hadis yang muncul dengan karya Ibn Al-Salah. Manakala yang kedua, menurut Al-Tayyar, ilmu ini tiada perbahasan yang lengkap. Pandangan Al-Tayyar dan As-Sabagh ini menggambarkan ketiadaan perhatian yang sewajarnya dari kalangan para sarjana Muslim terhadap ilmu usul tafsir ini. Seterusnya, ilmu usul tafsir ini juga dikatakan oleh Al-Qadi Burhun bermula dari sejak kurun kedua, dan beliau juga mengatakan bahawa berkenaan kemunculan ilmu usul tafsir sebagai sebuah disiplin ilmu adalah sangat sukar untuk mengetahui siapakah yang mempelopori penyusunan usul tafsir ini. Beliau berkata usul tafsir tidak lain dan tidak bukan adalah hasil penelitian yang panjang oleh para sarjana muslim sejak kurun kedua hinggalah ke zaman kontemporari. Dan di akhir penulisan artikel ini berkenaan sejarah kemunculan dan perkembangan ilmu usul tafsir, penulis menyatakan bahawa kesamaran dalam penetapan tarikh kemunculan usul tafsir sebagai sebuah disiplin ilmu, topik-topik perbahasan yang tidak disepakati serta kepelbagaian gaya persembahan para sarjana muslim dalam penulisan ilmu usul tafsir adalah disebabkan oleh faktor kelewatan kemunculan ilmu ini berbanding ilmu-ilmu lain. Analisis kandungan seterusnya ialah berkaitan dengan karya-karya usul al-tafsir. Artikel yang pengkaji bincangkan telah menjelaskan 6 kitab usul al-tafsir. Yang pertama ialah kitab Muqaddimah fi Usul al-Tafsir. Kitab Muqaddimah fi Usul al-Tafsir ini merupakan karya pertama yang membahaskan disiplin usul al-tafsir secara berasingan. Karya ini telah ditulis oleh Taqi ad-Din Abu Al-Abbas Ibnu Abdul Al-Halim Ibnu Abdul As-Salam Ibnu Al-Taimiyah Al-Harrani, atau lebih dikenali dengan gelaran Ibnu Al-Taimiyah. Muqaddimah fi Usul al-Tafsir ini mula diterbitkan pada tahun 1936 dengan usaha yang telah dilakukan oleh Jamil Ash-Shati, merupakan mufti mazhab Hanbali di Damsyik. Karya ini kemudiannya telah disunting oleh beberapa orang cendekiawan kontemporari seperti Fawaz Ahmad Zamrali yang telah diterbitkan pada tahun 1997 oleh penerbitan Dar Ibn Hazm. Kitab ini mengandungi 6 fasal keseluruhannya. Dalam fasal pertama, penulis menegaskan bahawa Nabi Muhammad SAW telah menerangkan makna Al-Quran kepada para sahabat, sebagaimana juga baginda telah mengajarkan kepada mereka setiap lafaz-lafaz dalam Al-Quran. Dalam fasal kedua pula, dibincangkan berkaitan dengan perselisihan golongan salaf dalam penafsiran Al-Quran. Dalam fasal ketiga pula, penulis menerangkan jenis-jenis perselisihan yang berlaku dalam penafsiran Al-Quran. Dalam fasal keempat, penulis menjelaskan isu penyelewengan dalam penafsiran Al-Quran. Dalam fasal kelima pula, penulis mengutarakan kaedah-kaedah yang terbaik dalam menafsirkan Al-Quran, dan penulis juga mengemukakan hukum penggunaan riwayat-riwayat Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran, di mana beliau tidak menolak secara mutlak riwayat-riwayat Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran dan juga tidak menerimanya secara mutlak.
Dalam fasal ke-6 pula ialah penulis mendatangkan perbincangan keabsahan riwayat tafsir dari para tabi'in, dan juga penulis mendatangkan perbincangan berkaitan keabsahan penafsiran Al-Quran dengan pendekatan tafsir bil ra'yi. Kitab seterusnya ialah kitab Al-Faws Al-Kabir fi Usul Al-Tafsir. Karya ini telah ditulis oleh seorang sarjana Muslim dari India, iaitu Ahmad bin Abdul Rahim, atau lebih dikenali dengan nama Waliullah Ad-Dahlawi. Karya asal dalam bahasa Parsi yang kemudiannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Salman Al-Husaini Al-Nadawi. Kitab ini membincangkan 4 fasal. Dalam pengenalan karyanya, penulis menyatakan matlamat penulisannya yang bertujuan untuk mengemukakan kaedah-kaedah yang boleh membantu para pelajar untuk meneliti dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Penulis kitab memulakan perbincangan dalam bab pertama dengan menyatakan 5 kategori ilmu yang dinyatakan di dalam Al-Quran, iaitu ilmu Al-Ahkam, ilmu Al-Jadal, ilmu At-Tazkir bil-Alallah, ilmu at-tadhkir bil ayyamullah, ilmu at-tadhkir bil al-maut wa ma ba'da maut. Dalam bab kedua pula, penulis membincangkan beberapa isu, antaranya kaedah berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat. Penulis kitab juga turut mengemukakan perbahasan berkaitan gharib Al-Quran serta kaedah-kaedah untuk memahaminya dengan cara yang terbaik, iaitu dengan merujuk kepada riwayat-riwayat tafsir sahabat. Perbincangan berkaitan susunan dan gaya persembahan Al-Quran yang merangkumi penyusunan surah, gaya penyudahan bagi setiap surah dijelaskan oleh penulis dalam bab yang ketiga. Manakala bab keempat, penulis telah menerangkan beberapa kategori penafsiran Al-Quran serta metod-metod yang digunapakai oleh mereka dalam menafsirkan Al-Quran. Seterusnya, penulis juga membahaskan persoalan asbabun nuzul yang telah dibincangkan sebahagian penjelasannya dalam bab pertama dan kedua. Pada bab keempat ini juga, penulis mengulangi perbahasan berkaitan ayat-ayat mutasyabihat, walaupun perbahasan ini telah disentuh dalam bab sebelum ini. Pada kali ini, penulis menyatakan pendiriannya yang tidak bersetuju dengan golongan ahli kalam yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Bahkan, beliau mengkritik pandangan ahli kalam yang menurutnya bersifat terlalu berlebih-lebihan dalam sesetengah pentakwilan mereka. Kitab yang ketiga pula ialah kitab Usul At-Tafsir wal Qawa'iduhu. Karya ini telah ditulis oleh Khalid Abdul Rahman dan diterbitkan pertama kalinya oleh pencetakan Dar Al-Nafais pada tahun 1968 setelah penulis membentangkan karya karangannya ini di hadapan gurunya yang bernama Muhammad Abdul Al-Isra Al-Abidin yang merupakan mufti syariah. Penulis kitab membahagikan karyanya kepada 6 bahagian. Fasal pertama membahaskan definisi usul at-tafsir. Selain itu, perkara-perkara asas dalam perbincangan usul at-tafsir juga dinyatakan seperti kedudukan ilmu tafsir dan sejarah perkembangannya, jenis-jenis wahyu, perbezaan antara ulum Al-Quran dan juga ilmu tafsir. Pada bahagian kedua, kitab ini membahaskan pendekatan tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Manakala dalam bahagian ketiga, kitab ini membahaskan beberapa bentuk kaedah dan panduan dalam memahami Al-Quran. Seterusnya, bahagian keempat dan bahagian kelima, penulis mendatangkan perbahasan yang kebiasaannya didapati dalam karya-karya usul at-tafsir. Dalam bahagian 6, iaitu bahagian akhir daripada karya ini, penulis mendatangkan perbincangan yang lazimnya dibincangkan dalam karya-karya ulum Al-Quran seperti 7 lahjah Al-Quran yang merangkumi perbahasan berkaitan ilmu qiraat dan jenis-jenisnya. Kita pergi kepada karya yang seterusnya, iaitu Buhuf fi Usul Tafsir yang ditulis oleh Muhammad Lutfi As-Sabr. Karya ini diterbitkan pada tahun 1988 oleh penerbitan Al-Maktab Al-Islami, yang mana karya ini merupakan himpunan siri kuliah yang disampaikan dalam sebuah rancangan radio yang bertemakan Al-Quran di Riyadh selama 2 tahun. Dalam pada itu, karya ini banyak menyajikan fakta-fakta yang tepat berdasarkan karya-karya usul tafsir yang juga dinyatakan tentang sumber-sumber utama tentang karya ini, iaitu pengenalan karya-karya tafsir para tafsir yang ditulis sebelum memulakan tafsir ini. Oleh itu, secara keseluruhannya, karya ini sebenarnya banyak mengutarakan analisis terhadap beberapa orang tokoh yang mengemukakan perbahasan usul tafsir seperti Ibn Jarir, At-Tabari dan lain-lain. Karya yang seterusnya ialah Dirasat fi Usul Tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Muhsin Abdul Al-Hamid yang merupakan
tokoh cendekiawan Muslim yang hebat dilahirkan di Iraq. Karya ini julung kalinya diterbitkan pada tahun 1979 yang mengenangkan usul al-naqliyah dan usul al-aqliyah yang berperanan memandu aktiviti penafsiran Al-Quran. Antara objektif pertama karya ini adalah untuk mengelakkan para pelajarnya terdedah kepada penyelewangan penafsiran. Karya ini pula terbahagi pada dua bab utama, yang mana bab yang pertama memfokuskan kepada asas dan kaedah-kaedah bahasa Arab dalam memahami pengisian dalam Al-Quran. Yang kedua ialah asas penafsiran, pendekatan tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Karya ini juga menceritakan sejarah perkembangan tafsir seperti metod tafsir di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para tabi'in sebelum penulis mendatangkan ke puncak perkembangan ilmu tafsir itu pada zaman Abbasiyah. Seterusnya, tafsir ini banyak menyertakan kepentingan mengetahui nasihat dan maksud serta menjauhi riwayat-riwayat yang palsu. Dan daripada itu, karya ini juga mendatangkan beberapa kaedah-kaedah tentang bagaimana menangani kontradiksi yang dilihat telah wujud. Namun secara keseluruhannya, kaedah-kaedah yang dinyatakan ialah perbahasan yang dikemukakan dalam karya pertama beliau. Seterusnya kita pergi kepada karya terakhir iaitu Usul Tafsir wal Manahiju yang ditulis oleh Faid bin Abdul Ar-Rahman Ar-Rumi yang diterbitkan pada tahun 1988 di Maktabah At-Taubah Arab Saudi. Dalam pada itu, antara faktor utama yang mendorong penulis untuk menghasilkan karya ini ialah disebabkan ketiadaan rujukan yang lengkap dan mencukupi bagi perbahasan usul tafsir. Selain itu, ia juga mengemukakan 11 tajuk yang masing-masing dihuraikan secara terperinci seperti kedudukan dan kelebihan ilmu, perkembangan ilmu tafsir dan sebagainya. Antara matlamat ilmu ini ialah mengemukakan kaedah-kaedah dan metod yang betul bagi mentafsirkan penafsiran Al-Quran. Dalam pada itu, karya ini juga menceritakan perkembangan ilmu tafsir yang berkembang secara 4 peringkat, iaitu tafsir pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada zaman sahabat-sahabat baginda, pada zaman tabi'in, dan yang terakhir ialah tafsir pada era penyusunan dan pembukuan. Terdapat dua pendekatan utama, iaitu tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi, yang kemudiannya menjelaskan kelebihannya, sumber-sumbernya, hukum berinteraksi dengannya serta syarat-syaratnya. Dalam pada itu, tidak ketinggalan untuk karya ini menjelaskan tentang i'rab, iaitu serta sejarah kemunculan ilmu dan tentang kepentingannya. Perbahasan tentang topik berkenaan al-wujud juga dinyatakan, iaitu perbahasan tentang kalimah-kalimah dalam Al-Quran yang berulang dengan lafaz sama atau dengan pecahan lafaz-lafaz yang sama tetapi membawa makna yang berbeza. Dan pada akhir perbahasan ini, beliau menyenaraikan beberapa karya tafsir beserta huraian metod, yang mana karya-karya ini tersebut dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu tafsir bil maksur, tafsir bil ra'yi dan yang terakhir tafsir kontemporari. Dan itu sahaja dari saya, wallahu a'lam. Kesimpulan yang dapat dirumuskan di sini ialah ilmu usul at-tafsir ini amat jarang dibahaskan di dalam wacana intelektual. Hal ini adalah kerana ilmu ini masih dianggap sebagai suatu ilmu yang masih disifatkan sebagai baharu. Berbeza dengan ilmu-ilmu yang datang lebih awal darinya seperti ilmu usul al-fiqh dan usul al-hadis. Kebanyakan para sarjana Muslim menyatakan bahawa ilmu usul at-tafsir ini merupakan suatu ilmu yang masih belum mencapai tahap kematangannya dan masih belum sempurna lagi penyusunannya. Ilmu ini juga jarang dibahaskan kerana ia juga kurang mendapat perhatian yang selayaknya dari ilmuwan Islam, selain sukar untuk mengetahui siapakah yang mempelopori penyusunan ilmu usul at-tafsir ini. Namun ia bukanlah suatu halangan bagi sesetengah para sarjana Muslim yang lain seperti Ibn Taymiyah, Lutfi As-Sabakh, Muhsin Abdul Hamid dan sebagainya di dalam mengkaji dan membangunkan ilmu ini, kerana ilmu ini dianggap merupakan salah satu komponen yang penting di dalam perbahasan ulum Al-Quran. Ilmu usul at-tafsir juga dianggap amat penting bagi memastikan pentafsiran Al-Quran tidak terkeluar dari asas-asas dan kaedah yang telah ditetapkan oleh sarjana Muslim. Malah ia juga turut berperanan untuk membantu para pembaca Al-Quran dan mereka yang terlibat di dalam membuat penelitian tentangnya agar dapat memahaminya dengan sebaik-baik pemahaman. Secara asasnya,
Tujuan dan matlamat ilmu ini adalah untuk memastikan pentafsiran Al-Quran dapat dilakukan menurut metod yang benar bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan di dalam pentafsiran Al-Quran.